Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam di jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-puan dan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dapat pertemukan bersama-sama dalam masjid ini. Alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid ini mendapat pengampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita mengenai fiqh al-muslimin ataupun fiqh warga mas. Jadi sebelum kita pergi kepada topiknya, sebagai mukadimah kepada tajuk al-muslimin ini, boleh kita lihat beberapa yang disebutkan oleh Quranul Karim berkenaan dengan orang yang sampai umur yang tua ni. Salah satunya ialah ayat yang menceritakan mengenai ibu dan ayah. Ini yang kita bila sampai satu peringkat umurnya kan, jadi dia sampai kepada peringkat warga emas. Jadi ada satu ayat Quran dalam Quran surah Al-Isra ayat 26, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kewajipan untuk berbuat baik kepada ibu dan ayah, khususnya apabila mereka sampai kepada satu peringkat umur tua. Yang ini juga tuan-tuan, kebanyakan semua ialah ibu dan ayah kan, yang juga telah mencapai umur tua. Dan juga di sini ada golongan anak-anak kan. Ada di kalangan kita ni telah pun masih lagi ada ibu dan ayahnya, dan ramai yang telah pun yatim piatu lah. Imam yatim piatu dah. Belum. Imam mantan imam. Jadi kebanyakan di sini ialah yatim piatu. Jadi ramai orang membicarakan tentang birrul walidain. Kita buat baik ni waktu hidup ialah kan. Waktu hidup ni kita nampak ibu dan ayah ada depan mata. Dan apabila telah mati ni, bagaimana pula cara birrul walidain yang diajarkan oleh Nabi SAW? Kita masih lagi boleh melakukan kebaikan walaupun mereka telah meninggal dunia. Maka dalam surah Al-Isra ni tuan-tuan sebutkan tentang ayat ini, salah satunya tentang ibu dan ayah telah pun meninggal sampai umur warga emas. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ini ayat yang mungkin kita pun pernah dengar, tentang ayat kewajipan melakukan kebaikan kepada ibu ayah, di mana di sini ada beberapa panduan yang diberikan oleh Quranul Karim. Kalaulah ibu dan ayah itu masih hidup, maka birrul walidainnya ialah satu, kita tidak menyakiti hati keduanya. Dan fala taqul lahuma uffin. Kalau kita baca zahir ayat ini, dia kata jangan berkata kan? Kalau kita faham zahir lah, secara zahirnya, maknanya selain daripada itu mungkin boleh. Tapi tidak begitu tuan-tuan, kerana Quran ini dia ada satu lagi kaedah, kita kata usul fiqahnya, kaedah pengeluaran hukum oleh ulama, ada satu lagi tersebut sebagai dalalatun nafs. Iaitulah dia kata secara qiyasnya
walaupun Quran sebut tidak boleh kata tapi sebenarnya yang dikehendaki itu bukan tu saja. Kan, bukan itu saja. Sebenarnya dia ilahnya, reason kenapa tak boleh kata ni ialah al-iza, tak boleh menyakiti. Jadi kalau kita tengok literalnya tapi sebenarnya yang dikehendaki di situ ialah sebarang bentuk perbuatan, tindakan, percakapan yang boleh mendatangkan menyakitkan hatilah. Kalau kita kata tak boleh, sepak, terajang, jadi yang lain-lain tu lagi tak boleh lah. Tak boleh. Jadi secara dalalatun nafsnya, satu berkata baik. Yang kedua ialah wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā, dan jangan mengherdik. Wa qul lahumā qawlan karīmā, kerana cakap ibu dan ayah ni dengan percakapan yang baik, percakapan yang memuliakan mereka, percakapan yang tidak menyakiti mereka, kan. Jadi itu yang kita kata zaman sekarang ni, dia ayah juga ni nak dapat anak dia cakap baik-baik ni. Kadang-kadang kecil-kecil kan, dia tengok TikTok semua, dia buat mak ayah ni macam kawan dia. Dia kata dia buat macam ayat kawan. Jadi ini perlu kepada kita kata didikan lah, kan. Kadang-kadang kita didik tapi tak jadi juga, kan. Tadika pun balik-balik cerita kawan dia bawa tu perkataan, sembang pula dengan ayah dia, perkataan yang tak elok. Jadi ini perlu kepada didikan. Wa qul lahumā qawlan karīmā, kemudian kena merendah diri, kan. Merendah diri. Wakhfid lahumā janāḥadz dhulli minar rahmah, kemudian doa. Yang berikutnya ialah berwalidain ketika hidup ialah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi Allah suruh kita doa dan minta supaya Allah Ta'ala rahmati ibu dan ayah kita ni, kan, kama rabbayani saghira. Ini doa yang kita biasa baca. Baik itu waktu hidup. Bila dah mati ni, boleh tak kita buat kebaikan kepada ibu dan ayah ni? Ini juga berkait dengan muslim ataupun orang yang warga emas. Bila dah meninggal dunia, caranya ialah Nabi sebut salah satunya ialah kita berdoa juga, berdoa. Jangan lupa doa. Kemudian bersedekah. Bersedekah ni kita niatkan. Bila kita sedekah tu, kita masih lagi boleh niatkan pahala itu sampai kepada ibu dan ayah. InsyaAllah akan sampai. Ini yang tidak ada khilaf lah, sedekah dan doa. Adapun yang lain-lain tu, kita kata tahlil sebagainya, itu ada khilaf lagi. Tapi yang tak khilafnya ialah sedekah. Bila kita sedekah, kita niatkan sampai kepada ibu dan ayah, insya-Allah akan sampai. Kemudian kalau mereka ni ada hutang, hutang seorang anak kena tunaikan. Hutang ni ada dua, tuan-tuan. Hutang, ada hutang berkait dengan duyunullah, duyun al-abd. Jadi satu hutang berkait dengan Allah, satu hutang berkait dengan manusia. Kalau hutang berkait dengan manusia, maka kena bayar. Kena bayarlah. Kalau ni kena cari siapa yang anak, mungkin ayah berhutang waktu hidup, jadi tak sempat nak bayar hutang, meninggal dulu, jadi anak ni kena bayar hutang. Yang berkait dengan manusia, harta lah. Kita berkait dengan harta ni. Yang berkait dengan Allah Ta'ala ialah contohnya macam haji. Haji. Jadi waktu hidup mungkin kurang kemampuan ataupun tak sempat nak tunaikan haji, ataupun dia sakit menyebabkan tak mampu dengan haji, dengan meninggal dunia. Jadi kewajipan anak ni sebelum harta pusaka tu dibahagikan, kena tolakkan dulu kewajipan ni. Kalau ada hutang, kemudian ada perlu upah haji, maka upah haji lah. Kemudian juga boleh juga puasa, tuan-tuan. Sebutkan juga puasa. Kalau lah contohnya ada yang hari-hari tidak berpuasa, dan contoh sakit sebagainya, maka boleh warisnya, tapi tidaklah wajib, kan? Warisnya yang mampu ni, yang sukarela nak qadakan puasa, boleh, tak ada masalah. Boleh. Baik. Apa lagi, tuan-tuan? Itu di antara yang disebutkanlah tentang amalan-amalan yang boleh diteruskan sebagai seorang anak ni apabila ibu dan ayah ni telah pun meninggal dunia ataupun masih lagi hidup.
Baik, jadi kita pergi kepada tajuk yang berkait dengan fiqh al-muslim ni. Tajuk yang pertama, dia ada beberapa tajuk-tajuk yang berkaitan di sini. Sebagai contohnya, yang berkait dengan ibadat ni, contoh tuan, hukum hakam yang berkait dengan taharah, satu. Kemudian yang berkait dengan solat, insya-Allah kita akan sentuh nanti. Kemudian yang berkait dengan zakat, ya. Kemudian hukum warga emas yang berkait dengan puasa. Kemudian berkait dengan haji. Ini 3 benda lah. InsyaAllah pagi ni kita akan tengok dulu kepada isu-isu hukum warga emas, hukum hakam yang berkait dengan taharah ataupun kebersihan ni. Jadi bila dah sampai satu peringkat umur ni, dia macam-macam penyakit lah kita katakan. Macam penyakit adalah penyakit tak boleh kena air, kemudian bedridden. Bila bedridden ini, kadang-kadang kalau ada anak yang tolong, okey. Tapi kalau duduk seorang-seorang, mungkin anak ada datang, tapi dia schedule. Dia berkala lah buat anak bekerja kan. Jadi waktu yang bila masuk waktu tu, dan anak tak datang lagi, macam mana kita nak berwudu? Nak bangkit tak boleh kan, nak bangun tak boleh, tunggu kan. Sembahyang macam mana? Ada kalau pakai pampers pula kan, najis ada, nak tunggu anak dekat-dekat asar tak sampai lagi, tak boleh kerja lagi. Jadi macam mana nak buat tu? Jadi berkait dengan itu. Kemudian cara siwak, sebut ni, cara siwak warga emas yang telah pun gigi tak ada gigi. Tak ada gigi lah, siwak juga macam mana. Kemudian khitan kan, khitan warga emas, mana nak tahu kan, masuk warga emas ni baru masuk Islam, jadi kena khitan macam mana. Kemudian kait dengan hukum hakam khidab. Khidab ni ialah kita kata menginaikan rambut yang telah pun beruban. Boleh tak? Tukar color. Rambut beruban putih habis dah. Boleh tak tukar color dengan warna hitam ke, warna biru ke? Boleh tak? Kemudian apa lagi hukum kait dengan taharah ni ialah hukum lamsul kabir wal kabirah lil mutawaddi. Boleh tak sentuh orang dah tua ni, lelaki ataupun perempuan, kita kan, kita menyentuh. Dan orang tua suar tangan kita, pergi ke rumah warga emas ni, orang tua-tua ni dia akan suar tangan. Kita dah berwuduk dah, kita suar tangan juga. Boleh tak kita bersalaman dengan orang dah tua dah kan, orang yang tidak ada syahwat lagi. Satu lagi. Kemudian apa satu lagi, hukum yang keenam ialah berkenaan dengan wanita warga emas dah umur 70 dah, tengok keluar darah. Ni darah haid ke, darah apa kan? Ni darah isu-isu tentang yang ada dalam hukum kitab fiqh kan, tentang hukum ini. Jadi kita pergi dulu kepada cara untuk berwuduk atau kita cara bersuci lah bagi golongan warga emas, tajuk yang pertama. Baik, jadi berkait dengan suci ni, kita bersuci ni ialah kan tuhur, kita perbuatan kita mengangkat hadas besar ataupun hadas kecil, menghilangkan najis-najis dengan cara yang sesuai ni untuk mengharuskan kita melakukan solat ya. Baik, jadi hadasnya ada dua. Satu hadas besar, iaitu yang kita sebut hadas mandi wajib. Cara nak hidaskan hadas besar ialah dengan cara mandi. Yang kedua ialah hadas kecil dengan cara kita berwuduk. Ini dua. Satu lagi ialah apabila tidak boleh menggunakan air, maka menggunakan tayamum. Tayamum menggantikan kepada air. Ini basic 3 keadaan untuk kita melakukan bersuci ya. Baik, jadi caranya ialah kalau saya tengok tadi ada 3 keadaan. Satu ialah dengan cara kita basuh kan? Basuh ataupun kita sapu, dan juga kita curahkan air lah. Itu maksudnya keadaan ataupun cara untuk kita hadas. Baik, jadi apabila berlaku kes-kes
di mana telah pun meningkat kepada peringkat umur ni, mungkinlah ada keadaan-keadaan yang tidak boleh melaksanakan taharah atau bersuci macam mana orang biasa. Dan orang biasa ni dia macam biasalah, dia wuduk pun lengkap kan, mandi janabah pun lengkap, sebab dia boleh pergi ke bilik air, boleh kena air, boleh buat sendiri. Tapi apabila dia orang tua warga emas ni, dia special sikit. Mungkin tak boleh nak pergi bilik air, tak boleh nak bergerak, tak boleh kan, duduk atas katil je, lumpuh dan sebagainya. Macam mana keadaannya pula kan? Sedangkan benda tu kita wajiblah dalam apabila kita nak melaksanakan ibadah ni, wajib. Baik, jadi tuan-tuan, secara asasnya untuk kita kata bersuci bagi golongan warga emas ni ada 3 keadaan. Sebutkan di sini ada 3 keadaan. Yang pertama, bersuci bagi warga emas yang sempurna ataupun sihat, sejahtera, anggota zahir dan akalnya. Anggota badannya sempurna, akalnya pun sempurna. Itu keadaan yang pertama bagi warga emas. Yang kedua ialah warga emas yang mana bila nak bersuci dia ajiz jismian. Secara zahir badannya ni dia tak mampu lah kan? Tapi akal masih lagi okey kan? Macam kita kata orang yang bedridden lah. Tak semua bedridden ni dia otak tak okey kan? Tapi dari segi fizikalnya tu dia tak boleh nak bergerak sendiri, perlukan assistant untuk dia mudahkan urusan ibadat ni. Kalau tidak duduk gitu lah kan. Kalau 2 hari lah kan, tak ada nak bergerak, tak boleh kan. Kalau orang yang kena stroke ni, kaki tak boleh angkat. Okay, mula-mula awal boleh, tapi bila dah lama-lama ni kaki pun dah mengeras. Pokoknya tentang bila orang dah bedridden ni, kalau kita tak gerakkan, tak buat senaman kepada yang tu, dia kekeras. Sebab ayah saya pun dia bedridden, jadi mula-mula tu dia buat senaman boleh. Tapi bila dah lama-lama kaki sesok macam tu kan, kita nak tarik tu dia jadi keras. Jadi sebab tu kalau boleh diurut-urut kan. Jadi yang kedua ialah dari segi fizikalnya ajiz, dia lemah ataupun dia tak boleh nak bergerak, tapi akal masih lagi sihat. Yang ketiga ialah bagi golongan warga emas yang lemah segi fizikal dan juga mental. Akal pun tak boleh nak fikir macam orang biasa dah, kemudian badan pun dah lemah. Ini macam mana ni keadaannya, perlu semayang ke tak semayang lagi kan? Baik, jadi kita pergi dulu yang pertama sekali ya. Tentang isu yang pertama ialah bagaimana nak bersuci bagi warga emas yang mana dia masih lagi sihat, tubuh badannya dan juga akalnya. Baik, jadi bagi golongan ini, maknanya kita tengok dari segi keadaannya itu keadaan yang saliman, yang masih lagi sejahtera, qadiran jismian, secara tubuh badan itu masih lagi sihat dan tidak memudaratkan dia kalaulah dia menggunakan air. Jadi bagi golongan yang pertama ini, maka kaedah taharahnya itu tidak gugur. Maksudnya dia wajib melakukan seperti mana biasa. Sebab Nabi sebut kan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Jadi umur itu bukan menjadi satu asbab kepada gugurnya kewajipan-kewajipan yang lain. Selagi mana dia masih lagi sihat, masih lagi sejahtera dan juga mampu melakukan taharah seperti mana orang yang sihat, maka walaupun umur 90 kan, walaupun umur 100, tapi masih lagi boleh bergerak, masih lagi alhamdulillah, mata pun okey. Kita tengok umur yang tua-tua kan, orang budak-budak hak umur 9 tahun 10 tahun pakai spek tebal lah kan. Ni ada setengah orang tua-tua ni umur 90 pun masih lagi nampak kan. Tanya dia pakai apa, dia kata rupanya ada dia amalannya ialah makan banyak, makan ulang. Ada juga lah. Alhamdulillah, itu satu nikmat tuan-tuan. Dia tak rabun kan, buka semata ni. Kalau saya buka semata bukan nampak ni depan ni, tak nampak rabun. Jadi alhamdulillah ada di kalangan pakcik-pakcik, makcik-makcik ni, walaupun dah sampai seperingkat umur, dia masih lagi nampak. Macam pakcik kan, saya tengok pakcik yang pakcik nampak saya tak? Nampak, alhamdulillah. Itu satu nikmat tuan-tuan. Bila mata masih lagi jelas nampak ni, alhamdulillah.
Naik motor pun steady kan. Tak payah pakai spek mata, relax kan motor. Tengah malam atau siang lah boleh, tak masalah. Jadi satu nikmat. Mata jelas kan. Baik. Jadi ya. Ya. Oh. Ya, okey. Ibu bapa yang tidak berbuat adil, tidak adil lah pada ibu kepada anak-anak. Anak ni bagi tanah 3 relung kan. Hak ni satu habuk pun tak dapat. Jadi itu ialah sikap ibu bapa. Tapi sikap anak ni sebenarnya dia tetap perlu berbuat baik. Walaupun kita berlainan agama pun. Kita berlainan agama kan. Bukan agama tak sama. Yang ibu ayah masih lagi dalam agama yang lama, dia pun tetap perlu berbuat baik. Tapi nak sampai tahap berbuat baik itu sebagai fitrah manusia ni tak dapat sama rata ni, dia kira malas dendam lah kan. Dia sampai bunuh. Tapi dari segi syariatnya tetap masih lagi perlu melakukan kebaikan, birrul walidain macam biasa. Itulah dalam Islam ni, itulah. Cuma nak sampai begitu ikut kepada keadaan ketakwaan dan juga keimanan masing-masing lah ya? Okey, jadi sambungan balik kepada tadi tu. Jadi kalau dalam wuduk dan juga dalam keadaan mandi kan, maka dia perlulah melakukan seperti mana biasalah. Sebab kita kata walaupun umur dah meningkat, tapi dia tidak ada masalah untuk melakukan benda-benda yang kewajipan seperti mana orang yang sihat. Baik, yang kedua ialah keadaan untuk bersuci bagi golongan warga emas yang ajiz jismian. Secara fizikalnya dia lemah, dia tak berkemampuan, ada kekurangan, tapi akalnya masih lagi sihat. Okay. Baik, jadi di sini kemungkinanlah kita kata kan, dia sakit tulang ke, ataupun tak boleh kena panas sangat ke kan, dan sebagainya lah. Penyakit orang tua ni kan, tekanan darah dan sebagainya, kencing manis ke. Jadi ada dua keadaan pula di bawah tajuk ini. Yang pertama ialah keadaan kekurangan ataupun lemah dari segi fizikal itu. Satu ialah dia tak boleh nak menggunakan air, tak boleh kena air. Kalau kena air mungkin memudaratkan dia, sebagai contoh kan. Ataupun ada orang bila kita kena air dia sejuk, terlampau sejuk, dia kena air tak boleh langsung kena air. Mungkin ada kan, mungkin ada. Satu, orang yang tak boleh tidak boleh menggunakan air macam biasa. Yang kedua ialah orang yang dari segi dia tak boleh nak kawal kencing dan beraknya. Macam mana sembahyang tuan? Kita kata sulusul baul lah, ataupun kencing tak lawas. Tak lawas. Ataupun sembahyang dia sakit dan juga pakai beg tu. Kolostomi kah? Beg yang kita kata beg najis dekat luar tu. Sembahyang macam mana kan? Kita kata sembahyang tak boleh menanggung najis. Dan dia memang tak boleh nak kencing macam biasa. Tebuk dia punya perut ni dekat bunyi ni, kencing secara saluran gitu. Bila dia sembahyang, sah tak sah sembahyang dia kan? Itu isu-isu lah, kita kata isu-isu yang biasa berlaku lah bagi warga emas ni. Ya. Ni akan dijawab ni memang ni soalan dulu sebelum jawapan. akan dijawab insya-Allah. Dia bagus ni kalau dalam pelajar ni, kalau dalam kelas kuliah ni tuan, kita bagi pelajar ni pelajar yang aktif. Active participation. Ni biasa dapat markah bonus lah. Bila saya baik kalau yang tak ada assessment ni, kalau tak ada assessment saya bagi markah bonus kat abang kita. Alhamdulillah. Okey. Jadi dia tak mampu menggunakan air. Jadi soalannya tuan-tuan, bagi golongan warga emas yang tak boleh guna air ni, boleh tak bertayamum? Sebagai ganti tak boleh guna air tu, boleh tayamum tak? Kan? Kita tak nak fikir ni kan, tak tahu lagi ataupun tak sakit lagi. Alhamdulillah yang datang semua yang ke masjid ni semua yang sihat, alhamdulillah. Yang tak sihat duduk rumah. Yang tu kena tanya, dia boleh kena air tak?
kan, dia boleh tayamum tak masa tu kan. Nak jalan tak larat ni, jalan bawa dengan apa semua, kena heret semua kan, ataupun tak ada orang nak bantu, boleh tak dia bertayamum? Okey, jadi keadaan yang pertama ni, apabila dia tak boleh menggunakan air macam biasa kerana dia lemah ataupun dia sakit, ataupun apabila guna air ni dia menyebabkan mudarat kepada badan dia, maka di sini ada beberapa pendapat ulama kan. Jadi ada yang membenarkan kalaulah sampai keadaan ini, berjumhur ulama berpendapat boleh dirukhsahkan untuk mereka ni untuk bertayamum. Kerana di antara syarat tayamum tu ialah al-ajaz an isti'malil ma'. Dia tak boleh menggunakan air macam biasa. Maka kita petiklah jumhur ulama itu, maksudnya jumhur pendapat kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama ni maksudnya ada yang tak boleh, ada yang boleh, tapi kebanyakan majoriti membolehkan. Maka kita ambillah salah satu petikan daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi yang mazhab Syafi'i. Dia kata al-aqta' wal marid alladhi la yakhaf dararan min isti'malil ma' idza wajada ma'a wa lam yaqdir ala isti'malihi yulzimuhu tahsil man yuwaddi'uhu bi ujrah. Orang yang ada kecederaan ataupun orang sakit yang mana la yakhaf dararan, dia tidak takut mudarat apabila dia menggunakan air, maka apabila dia mendapati air itu, dan tapi air ada, maksudnya sini ialah air ada tapi lam yaqdir ala isti'malihi, tapi dia tak mampu nak pergi guna sendiri, tak boleh nak pergi toilet, tak boleh nak bergerak sendiri, perlukan kepada bantuan. Maka apa yang perlu buat ialah yulzimuhu tahsil man yuwaddi'uhu bi ujrah. Maka dia boleh perlu mengupah, wajib, yulzim kan, wajib mengupah seseorang untuk membolehkan dia berwuduk. Kalau ada duit lah. Kalau ada anak, maka anak tu lah yang kena tolong, pastikan ibu dan ayah ni solat macam biasa. Sebab tu tuan-tuan, anak ni pun kena ada kefahaman juga. Kalau anak yang jenis menitik beratkan ibadat, menitik beratkan agama, pasti dia akan usaha juga untuk balik kan dalam masanya. Sebab tu tanggungjawab kita. Walaupun sibuk macam mana pun tuan-tuan, kita cuba atur lah kan, aturkan giliran lah, kita katakan giliran. Kalau ada ramai ni, kita waktu sakit ni, siapa yang anak ramai tu satu nikmat. Dapat pula anak ramai semuanya baik-baik juga, alhamdulillah. Itu tu nikmat yang walaupun kita kata mungkin harta kurang, tapi anak semua ni tidak berkira. Itu satu nikmat lah bagi ibu dan ayah yang telah pun mencapai satu warga emas ni. Jadi anak tak bergaduh, jadi saling berbincang siapa nak tolong bangkit, siapa nak balik kan waktu ni. Itu kan buat rotation. Tapi kalaulah ayah ni mampu untuk mengupah orang yang jaga dia, maka upahlah. Sebab tu tentang mungkin salah satu kita perkhidmatan yang diperlukan juga di zaman sekarang ni ialah assistant. Kita kata private assistant kan, pembantu peribadi, PA kan. PA lain lah, PA ni macam dulu kat pejabat. Yang ni untuk sakit ni, nurse peribadi ke ataupun orang yang bantu peribadi ni, salah satu kita kata perkhidmatan yang diperlukan sekarang ni. Sebab kita ni menuju kepada negara tua, dan mungkin yang tua ni orang ada duit kan, mungkin dia boleh cari orang yang boleh menguruskan. Jadi kena dia boleh mengupah aw ghairaha fa illam yajid wa qadir ala tayammum wajib alaihi an yatayammam wa yusalli. Ini Imam Syafi'i kita, Imam Nawawi kita. Kalaulah dia masih lagi boleh kan, masih boleh bergerak sendiri, tapi tak boleh pakai air je. Air tak boleh bergerak lagi kan, tapi nak pergi jalan jauh-jauh tak boleh kan. Maka yang ni boleh bertayamum. Maka tuan-tuan kena kita spare lah untuk bertayamum lah kan. Yang ni tayamum tak payah korek tanah sebelah, pergi dengan cangkul lah. Tuan-tuan tekan Shopee lah, tekan Shopee kan, Shopee debu tayamum, debu satu lagi JNT datang atau rumah hantar. Jadi kita bertayamum pakai debu yang telah siap diproses. Bertayamum ni mudah kan. Tayamum ni kita dia siap pack lah, dia dalam bentuk botol
botol bedak tu kita tuang, kita tayamum. Itu dia antara alat-alat lah yang perlu ada apabila kita sakit nantilah, kan. Okey, jadi tuan-tuan, maksudnya di sini daripada kalam Imam Nawawi menyebutkan bagi orang sakit yang tak boleh kena air ni, walaupun kita kata sakit tu bukan yang cedera macam kita berbalut-balut ni, sakit tua pun dia tak boleh kena air, maka bolehlah dia bertayamum sebagai menggantikan menggunakan air untuk berwudu. Baik. Okey. Sikit ya. Okey, keadaan yang kedua. Yang ketiga ialah apabila tidak ada air. Kan? Tidak ada air. Okey, ada air. Kemudian dia lemah itu ialah kerana tak boleh terkena air. Kalau kena air menyebabkan mudarat kepada diri dia. Ini tuan-tuan, boleh tak, soalannya boleh tak bertayamum? Air ada. Kita tahu tayamum ni ialah sebab tak ada air, ataupun sebab tak boleh menggunakan air. Tapi bagi kes macam ni, air ada. Cuma dia tak boleh menggunakan air tu kerana darar ataupun mudarat yang ada pada dia, mungkin kerana kesakitan, ataupun kerana kalau kena air dia menyebabkan dia sejuk. Yang ni pun boleh tak kita dia bertayamum? Maka di sini ada 3 pendapat ulama, kan. Satu, okay. Ataupun okey, ada 3 keadaan orang yang kita kata orang yang tak boleh kena air ni pula. Ada perincian lagi lah. Satu, sakit yang sikit. Sakit yang ringan-ringan ini, contoh macam sakit kepala, kan, demam dan seumpamanya. Sesuatu, kan. Mungkin kalau demam pun, kalau kena air sikit kan dia rasa sejuk. Yang demam ni boleh bertayamum tak? Ada perbahasan yang tuan. Yang kedua ialah kalau dia guna air, dia akan menyebabkan rosak manfaat ataupun anggota-anggota badannya. Kalau pakai air menyebabkan mudarat kepada anggota badan dia, ataupun menyebabkan lebih bertambah sakit. Maksudnya orang macam ni boleh tak bertayamum? Yang ketiga ialah kalau dia pakai air akan menyebabkan lambat sembuh. Kalau dia berwuduk macam biasa akan menyebabkan lambat sembuh penyakit sakitnya itu, ataupun bertambah sakit lagi. Dan juga akan memanjangkan tempoh untuk dia sembuh. So ada 3 keadaan tuan. Yang macam ni boleh tak bertayamum? Maka pendapat yang disebutkan di sini ada 3 pendapat. 3 pendapat. Yang pertama ialah pendapat yang mengharuskan untuk bertayamum. Manakala kita ada 3 keadaan tadi itu, harus untuk bertayamum. Dan ini pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i adalah salah satu pandangan. Dan pendapat yang kedua tidak membenarkan. Tidak membenarkan selagi mana dia mampu lagi menggunakan air, maka dia tetap wajiblah kita berwuduk menggunakan air. Baik. Yang ketiga ialah, kan, pendapat yang ketiga, ada 2 pendapat je tuan, bukan 3 pendapat, ada 2 pendapat. Okey, kita tengok satu-satu. Okay, maksud di sini ialah apabila pendapat yang mengharuskan untuk menggunakan tayamum tadi sebagai ganti kerana dia berhadapan dengan keadaan-keadaan yang macam tadi, kan. Jadi yang pertama ni mengharuskan untuk dia bertayamum, kan. Bertayamum pengganti. Baik. Jadi tapi persoalannya di sini ialah nak bertayamum itu, kan, nak bertayamum itu setiap kali masuk waktu ataupun bagaimana? Macam mana tanda kita bertayamum? Kalau sakit lah, kan, satu tayamum boleh pakai untuk fardu, satu fardu dan juga beberapa sunat-sunat yang lain lah. Cuma bertayamum ni tuan-tuan, syaratnya ialah dia kena setiap kali masuk waktu. Dalam masuk mazhab mazhab Hanafi, masuk waktu, kan, barulah kita bertayamum, kan. Dan juga bila bertayamum itu boleh tak mengerjakan beberapa fardu yang lain, kan. Maksud contoh kita kata ada 2 sembahyang fardu yang kita nak buat, contohlah, kan. Mungkin satu qada, satu yang tunai. Yang qada tadi sebab kita terlepas, kan. Jadi jawapannya ialah
Dalam kita ambil dalam mazhab Syafi'i dulu. Dalam mazhab Syafi'i ni satu tayamum ialah perlu dilakukan apabila masuk waktu. Yang kedua ialah tayamum ni boleh dilakukan untuk satu fardu dan juga tapi boleh gunakan untuk beberapa sunat yang lain. Maknanya kita tak bolehlah satu kali tayamum sembahyang beberapa fardu, tapi bila masuk satu kena buat masuk waktu, kemudian bila tayamum kena boleh buat untuk satu fardu dan juga yang sunat-sunat yang lain dibenarkan. Jadi tuan, baik, jadi kalau ikut kepada perbincangan kita ni, jawapannya boleh bertayamum bagi menggantikan keadaan-keadaan tak boleh kena air disebabkan tadi tu. Dia maksudnya sakit yang melambatkan tempoh sembuh, ataupun memang dia tak boleh menggunakan air langsung, kadang guna dia menyebabkan mudarat. Jadi boleh bertayamum, tapi dengan syarat bila dah masuk waktu barulah kita bertayamum dan kita gunakan untuk satu fardu dan juga beberapa sunat yang lain. Jadi tuan, maksud di sini adalah keringanan bagi orang yang tak boleh kena air ni tetap, tapi sembang kewajipan semayang tu tetaplah, tetap wajib semayang. Cuma dia masalah tak boleh pakai guna air je. Jadi kalau kita kata di sini al-masyaqqah lah, sebabkan al-masyaqqah dia ada kesukaran, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Jadi itulah beberapa keadaan kita kata yang boleh menggunakan keringanan dalam untuk kita melaksanakan ibadat. Baik, saya rasa saya berhenti sekat situ. Kalau ada soalan-soalan yang berkait dengan tayamum ni ataupun cara bersuci tadi, ingat jelas tak? Tapi dalam yang case bag yang ada bag pakai bag najis tadi tu, sembahyang tu sah tak tuan? Sah lah, rupanya sah. Cumanya kalau tengok dalam fatwa, kalau ada dia keluar daripada saluran ni dekat bag tu kan, kalau ada keluar najis, keluar air kencing kan, kena bersihkan dulu. Ataupun kalau dah penuh kena buang dulu kan. Bila dah buang tu dia akan masuk balik kan. Yang tu masih lagi sah. Ataupun tak ada orang nak buang kan, tapi dia punya saluran tiup tu kepada bag tu masih lagi tak tembus kan, tak tembus tak keluar tercair, tak bocor lah, tak bocor, pun sah juga. Masih lagi sah. Kamat dia kita macam hukumnya itu kias macam perut elektronik, elektronik pula, perut mechanical kan, perut tiruan lah, usus macam jemaah payahlah untuk dia semayang sah lah. Pampers tak habis ya. Pampers ni tuan-tuan, pampers ni kalau kita nak sah semayang tu sebenarnya kena bersih lah, kena bersih keadaannya. Sebab tu ada caranya juga. Contohnya orang yang begini, kalaulah kata-kata anak nak sampai lagi hujung-hujung waktu dah, boleh dia, caranya ialah mungkin nak, kalau bersihkan gantikan awal pukul 12 ganti, dia boleh bertahan sampai zuhur je. Kemudian 2, 3, 4 sementara nak tunggu asar, dia akan kencing balik. Jadi caranya ialah anak ni boleh ganti di hujung-hujung. Dalam mazhab Syafi'i ni kita berjamak suri. Maknanya dalam pukul kata contoh 4:30 masuk asar. Jadi pukul 4 dia mandi ke apa semua, 4 suku dia pakai pampers, dia boleh sembahyang di hujung waktu. Kemudian masuk asar terus dia sembahyang dengan asar. Mana dia sembahyang hujung waktu. Jamak suri nama dia, jamak suri. Nampak macam jamak kan, tapi sebenarnya kita sembahyang masih lagi waktu lah, tapi sembahyang hujung, di hujung waktu, dan kita sembahyang pula asar di awal waktu. Itulah. Tapi kalau tak boleh juga, anak pun nak datang payah. Jadi kita kata yang ni sembahyang dalam keadaan orang yang faqid tahurain lah, orang yang tak mampu nak bersihkan, bersuci macam biasa. Sembahyang lah tu sah tak? Dia tetap kena wajib sembahyang lah, sembahyang ihtiram waktu lah kan, sembahyang ihtiram waktu. Sembahyang ihtiram waktu ni kena ganti, kena qada. Tapi kemungkinan dia tak boleh nak sihat macam biasa lah. Tapi kalau wajib qada bila dia sihat balik. Tapi seandainya ditakdirkan dia mati sebelum sempat qada semua sembahyang-sembahyang yang dia sembahyang dalam keadaan najis tadi tu, maka terangkat dari segi dosanya. Anda nampak tak? Sebab itu kepentingan tu. Walaupun sembahyang dalam keadaan ni tak sempurna, pakai najis, mungkin ada najis dalam pampers, kita sembahyang ihtiram waktu, bila meninggal terangkat dari segi dosa meninggalkan sembahyang. Bukan kita tak sembahyang,
letak kena sembahyang dulu kan, tengok lah sampai hujung tu lagi kita sembahyang balik. Kalau tidak macam itulah keadaannya. Walaupun 2 tahun kan, 2 tahun sembahyang macam tu dan keadaan ni, tapi dah meninggal kan, terangkatlah kewajipannya dari segi puasa meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Nampak tak beratnya, katanya begitu besarnya kewajipan kita menunaikan solat. Baik, jadi saya rasa sekarang tu juga untuk ya. Yang ada perempuan. Oh, bang. Mana cara? Kan Yalah. Dia pun fikir 10 kali kalau boleh nak jantina ni. Jadi kena train lah kan. Kemudian kita kena buat satu mojukan satu jawatan baru. Kan? Kau kena kahwin dulu lah dengan perempuan. Oh, yang tu kahwin tu masih lagi ni lah. Walaupun kita kata ada kahwin tu dia nak lagi. Kau alasan. Tapi kena tanya dia perempuan tu mau tak mau. Kan? Kita syok kan. Hal lelaki ni syok nak kahwin dengan perempuan tu. Jadi daripada dia sihat elok boleh jalan sendiri, dia tengok kahwin kena apa ni, kena jadi apa pembantu peribadi lah pada suaminya kan. Jadi boleh begitu, tapi kena tanya berapa ramai perempuan yang nak macam tu. Masak lagi. Jadi kena kahwin dulu lah kan. Betul lah, nak dia tu pula setuju tak setuju nak kahwin dengan kita. Kalau macam tu okey lah kan. Kena cari dulu calon yang sesuai tu. Nak cari calon yang sesuai tu lah, kena buat iklan dulu kan. Tapi itulah salah satu solusi. Tapi itulah isu-isu yang berlaku sekarang ni, nak cari kita pembantu ni lah untuk menguruskan lah. Mungkinlah jadi satu cabang apa kita kata kerjaan baru lah kan, pembantu untuk orang sakit. Kalau nurse ada kan, nurse peribadi ada, perempuan kan. Tapi yang lelaki ni payah nak jumpa kan? Kena pula hak sakit tu jenis berat 2 tannya. Jenuh sekali datang kemudian tak balik lah, tak datang lah. Nak angkat nak lipat semua kan, payah nak urus kan, kurus tak apa. Insyaallah. Jadi insyaAllah itu di antara kita kata ni lah ya. Bantu pun tak 2,000 ada yang sehari sampai 600 ada kan. 600 kan, ada duit jalan lah. Tiga gaji pencing kita pun 2,000, takkan nak gaji orang 2,000 kan. Kan. Itulah isu yang ada sekarang ni. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat pada perbincangan kita pada pagi ini. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk adalah kelemahan daripada saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.